Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi. Allahumma akrimna binuril fahmi wa sahhil lana akhlaqul hilm waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, yang dihormati tuan pengerusi, seterusnya barisan jawatan kuasa, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita semua keselamatan, kesejahteraan di dunia dan akhirat, keselamatan daripada wabak penyakit ini, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga kita keberkatan dalam kehidupan kita, dan beri keberkatan pada bulan Rajab, bulan Syaban, dan mudah-mudahan disampaikan kita pada bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, kita dalam bulan yang satu bulan yang mulia, yang mana pernah berlaku satu peristiwa yang hebat. Dan bulan ini bulan Rajab, besok tanggal tarikh 27 Rajab tu, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang mana peristiwa ni, kalau tuan-tuan dengar ceramah dia kan, tak habis. Cerita pasal kehebatan Isra' dan Mi'raj ni tak habis-habis. Noh, mai ustaz ni dia cerita lagu ni, mai ustaz ni dia ulas lagu ni, tak habis-habis. Sebab hebat dan ajaibnya peristiwa tersebut. Dan peristiwa itu cukup, kita kata, mencabar akal. Peristiwa yang berlaku tu tidak logik, tidak logik di akal. Menguji keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pada zaman dia tu, pada zaman Nabi SAW, beliau telah ditertawakan dengan kisah Isra' dan Mi'raj ini. Sebab tu dahsyat lah. Satu cerita yang cukup dahsyat. Baik. Jadi tuan-tuan, saya tak mau nak ulas banyak pasal Isra' Mi'raj ni. Semua saya nak bagi tahu satu benda saja, iaitu berkaitan dengan perkataan yang Allah guna untuk menceritakan kisah ni dalam Quran. Allah sebut dalam surah Isra' ayat yang pertama tu kan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah gunakan perkataan apa? Subhana, maha suci Tuhan. Allah tak guna perkataan alhamdulillah, Allahu akbar, lain-lain perkataan Allah tak guna. Allah guna perkataan subhana. Kerana subhana, perkataan subhana, maha suci Tuhan ni mengandungi banyak rahsia yang besar-besar, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dan kaji dalam Quran, banyak ayat Allah cerita tentang kelebihan subhana. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Puji Tuhan tu pagi dan petang. Kan? Ada dalam peristiwa Nabi Yunus alaihi salam, ketika dia ditelan di dalam perut ikan nun, dan ikan paus tu, kerana kesalahan dia, apa zikir yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir yang dia baca tu, nak mohon ampun kat Tuhan tu, ada perkataan subhanak, maha suci Tuhan. Dan Allah sebut dalam ayat lain, Allah Ta'ala kata, oleh kerana hamba aku ni banyak mensucikan aku, menyebut subhana, maka aku ampunkan dia. Nampak? Sebab Tuhan ampun dia, sebab selalu sebut subhana. Dan ada hadis Nabi SAW sebut tentang dua perkataan yang ringan di bibir mulut, berat di timbangan mizan. Kan? Tuan-tuan dan puan mungkin bisa dengar hadis ni. Kalimatani khafifatani ala lisani, habibatani ila rahmani, thaqilatani fil mizan. Dua perkataan ringan di bibir mulut, dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman, berat pada timbangan mizan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kataan subhanah. Jadi banyakkan amal, banyakkan membaca perkataan ini untuk memberatkan
timbangan kita di hari akhirat nanti, noh. Perkataan subhana wasabbihuhu bukratan wa asila, sebutlah tasbih itu pada pagi dan petang, tu paling minimum lah. Jadi sebab tu lepas semayang ni seeloknya kita baca lah zikir yang Tok Imam baca kan. Dan tadi alhamdulillah kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Paling kurang pun tuan-tuan buat subuh dan maghrib, paling common. Kalau lagi bagus tiap-tiap waktu. Dan Nabi kata siapa baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, dan dilengkapkan dengan akhirnya kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lengkaplah 100 kan, lengkaplah 100. Cukup tu, maka diampunkan dosa dia walaupun dosa dia sebanyak buih di lautan. Syarat dia kena buat tiap-tiap kali semayang fardu. Disebut dalam hadis tu kalau siapa baca tiap-tiap kali semayang fardu. Baik, kita dak buat tak? Buat dah. Kan? Tok Imam buat dah semua tu. Kalau kita ikut Tok Imam baca tu, ada dah dalam tu. Habis Allahu akbar tu, kita akan baca Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah. Tu sebut dalam hadis tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada semua dah. Jadi rugilah kalau siapa-siapa yang tak beramal. Baik tuan-tuan. Jadi itulah sedikit saya nak sentuh tentang Isra' wal Mi'raj, sikit saja. Baik tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kita dalam kitab kita Bidayatul Hidayah dah dekat nak habis dah, noh. Muka surat 166, kita dalam tajuk yang besar dia iaitu cara memilih sahabat, noh. Kita kena ada beza sahabat, kawan, kenalan. Mana ada beza. Kenalan ni kita jumpa gitu lah, kenal kan, kita tak tahu butiran dia, kita kenal yang nama dia gitu lah. Kalau kawan ni kita kawan dengan dia, takat urusan dunia ni kita kawan dengan dia. Kalau sahabat lain, sahabat ni dunia, urusan dunia dan akhirat, kita bersahabat dengan dia. Jadi sebab tu kalau kita nak pilih sahabat, cari yang betul-betul benar-benar boleh bersahabat. Sebab sahabat ni tuan-tuan, kalau kita salah pilih, wala'iyyazubillah, kita minta simpang, satu hari nanti dia jadi musuh kita dalam masalah yang besar kan. Sebab sahabat ni dia simpan rahsia-rahsia kita. Kalau dia jadi musuh kita, masalah besar. Sebab tu pilih betul-betul kawan. Maka dalam kitab ni dia bagi beberapa tata cara untuk bersahabat. Kita dah baca hari tu, pertama cari orang yang ada akal, orang yang bijak, orang yang cerdik. Sebab ada pepatah pun sebut, musuh yang cerdik berakal ni lebih baik daripada kawan yang bodoh. Sebab kawan ni kalau tak ada akal, kalau bodoh, payah. Macam-macam kerja kita tak boleh buat dengan dia. Baik, yang kedua, cari orang yang baik akhlak dia. Orang yang baik akhlak dia, cukup patut kita bersahabat dengan dia, dia akan bantu kita ketika susah, dan dia akan jaga nama baik kita walaupun di mana kita berada. Yang ketiga, kawanlah dengan orang yang soleh, orang yang ahli sembahyang, ahli masjid. Sebab ada orang yang baik tapi dia tak sembahyang. Ada. Bagus sembang dengan kita, bab belanja makan tak ada masalah kan, tapi sembahyangnya masalah sikit. Jadi yang tu, cari orang yang soleh. Baik, yang keempat, kita dah masuk yang keempat. Jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Tamak dunia maksud dia apa tuan-tuan? Orang yang kasih akan dunia, dia cinta dunia lebih. Kalau kita berkawan orang macam ni, dia akan ajak kita dalam urusan dunia saja. Urusan dunia, benda-benda dunia, ajak pergi mengai, nombor satu. Ajak pergi tengok bola, nombor satu. Kan? Kedah kalah baru ni, sedihlah juga kan, kita orang Kedah kan. Bak tengok bola dia pergi, tapi bila kita ajak main masjid, dia buat cerita kot lain. Ni masalah tuan-tuan. Berapa ramai yang kita lihat kawan-kawan kita dulu ni ahli masjid, tapi bila dia berkawan dengan orang yang tak kena, akhirnya tak nampak dah dia di masjid. Dulu dia ahli jemaah subuh, dulu dia ahli jemaah isyak, dulu duk main dengar kuliah dengan kita elok-elok. Lah ni raib pi mana pun tak tahu, pasal kawan. Ada yang kawan dengan kontraktor kan. Dulu dia kerja biasa, lepas tu dah berhenti kerja kontraktor kan. Apa jadi? Dulu masjid, surau, setiasa ada, tapi bila dah jadi kontraktor, tak dan kalut pi merata kan.
sibuk. Akhirnya tak nampak dah di surau masjid. Tu yang takut. Tapi kalau tak nampak di masjid ni tak apa, pi masjid lain, tu tak ada masalah. Hak ni masjid mana pun tak nampak. Itu jadi masalah besar. Sebab tu jangan berhati-hati, jangan kita kawan dengan orang tamak dunia, sebab dia akan menarik kita ke arah yang tak baik. Kan, menarik kita ke arah yang tak baik. Benda yang tak baik ni lebih mudah diikuti daripada benda-benda yang baik. Itu jaga. Baik, jadi jangan kau bersahabat dengan orang yang tamak dunia, kerana bersahabat dengannya adalah racun yang dapat membunuh. Dia pesan tu. Imam Ghazali sebut betul-betul racun. Memang racun. Sebab tu kadang-kadang kawan-kawan kita dia guna istilah racun. Aku racun dia, habis. Dia pun ikut. Aku racun dia pergi mengai. Lah ni duk pergi mengai. Masjid pun apa tak, duk mengai dengan aku. Nampak. Memang racun sungguh. Baik. Bukan salah ke mengai tu tuan-tuan. Bukan salah ke kontraktor tu, tak salah. Nak jadi kontraktor tak ada masalah. Nak mengai pun tak ada masalah. Nak pergi tengok bola pun tak ada masalah. Nak buat benda apa pun tak ada masalah. Cuma jangan tinggal akhirat. Jangan tinggal akhirat kerana benda dunia. Kalau kita berkawan dengan orang jenis dunia ni, dia tak fikir akhirat, habis. Jahanam. Dia akan bawa kita, akhirnya akhirat kita akan punah. Baik. Dia adalah racun yang dapat membunuh kerana tabiat seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat orang yang lain, dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat. Tabiat manusia lagu tu tuan-tuan. Dia benda jahat ni dia mudah dipengaruhi. Dia mudah dipengaruhi berbanding benda yang baik. Sebab tu kita tengok jumlah jemaah masjid dengan jumlah jemaah di stadium apa beza? Banyak beza kan. Sedangkan masuk stadium kena bayar duit tu. Kan? Masuk surau masjid free lah. Itulah bezaan dia. Jadi cepat kita nak tiru benda hak tak baik ni, cepat sangat. Sebab tu kita kena berhati-hati yang sangat-sangat. Baik. Jadi seseorang itu cepat sekali meniru, mengikuti tabiat orang lain, dan perkara yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat. Sekira-kira kita tidak menyedarinya. Kadang-kadang kita tak perasan pun kita dah berubah sebenarnya. Maka suka sekedudukan. Sekedudukan maknanya suka bercampur gaul dengan orang yang tamak pada dunia, akan menambah tamakmu terhadap dunia. Kawan dengan orang yang suka berhias, contohnya berhias rumah, berhias kereta, akhirnya lama-lama kawan tu racun kita pun jadi make up kereta habis kan. Dulu ada lagak sekupang dua masuk dalam tabung masjid, lah tak ada lah sport rim, contoh ada sport rim, enjin macam-macam. Pasal apa? Duk kawan. Tu masalah dia. Baik. Dan sebaliknya suka sekedudukan, iaitu suka bercampur gaul, berkawan dengan orang yang zuhud. Orang yang zuhud ni orang yang dia tak cinta dunia, dia buang dunia tu daripada diri dia, dan akan menambah zuhudmu pada dunia. Orang yang tinggalkan dunia. Kadang-kadang orang zuhud ni tak semestinya dia miskin, tak. Ada orang kaya tapi dia zuhud. Ada orang kaya dia memiliki dunia tapi dunia tidak memiliki diri dia. Zuhud ni takrif mudah dia, anta tamlikud dunya wa dunya la tamliku. Kamu memiliki dunia tapi dunia tak memiliki kamu. Maknanya dia tak sayang harta dia kalau dia nak sedekah pun. Macam baru ni saya dengar satu ceramah dalam YouTube kan, Ustaz Nur Hisham, Syed Nur Hisham, dan ada satu orang mu'alaf masuk Islam, nama dia Hafiz kot tak silap. Dia Cina masuk Islam tuan-tuan. Dia derma 1 juta buat masjid. Kita ingat 1 juta aja, rupanya bukan 1 juta, dah beberapa juta dia derma untuk masjid. Mana ada masjid nak, dia bagi 1 juta. Ada masjid mana nak, dia bagi 1 juta. La ilaha illallah. Rupanya dia punya amalan dia bermula, dia asyik orang susah, bukan orang senang pun, dia asyik orang susah. Tapi amalan dia bermula setelah dia dinasihati oleh seorang alim ulama. Yang alim ni abang dia, satu hari aku takut kamu ni akan kena fitnah kaya, maka aku beringat kepada kamu, bila kamu daripada sekarang ni kamu kena cari satu peluang untuk lawan kekayaan kamu tu, dengan
kamu bersedekah, contoh macam itulah. Syekh ulama tu kata boleh kurang itulah. Cerita dia panjang lah. Dan dia ni asal dia memang susah, dan cuma bagus dia ni, dia ada satu amalan yang dia buat, iaitu dia suka bersedekah setiap kali dia singgah mana-mana masjid. Dan dia sedekah tu tuan-tuan, dia tak pilih duit mana yang ada dalam beg duit dia. Dalam beg duit dia, dia suka susun duit, hijau sama hijau, merah sama hijau merah kan. Kalau terkuih sama terkuih ke apa kan. Jadi dia suka susun lagu tu. Jadi kalau dia singgah kan, dia takkan tengok kalau apa yang dia ambil. Dia selupnya, dia ambil, dia buh. Bermula pada tu, setiap kali dia masuk, dia buat. Satu hari dia memang tak ada duit, sale tak ada, apa pun tak ada. Yang ada dalam dompet dia RM10, RM5, RM5. Apa dia buat? Dia pergi semayang. Kebetulan dia singgah semayang. Dia tahu dah, kalau dia ambil, apa jadi? Mesti salah satu daripada duit hijau tu, RM5. Jadi dia ambil satu, dia buh dalam tabung masjid. Dia ni tak ada duit, dia perlu balik rumah beli nasi kat isteri dan mak mentua dia. Tak apa, nak buat macam mana kan? Dia belilah nasi sebungkus dengan roti, bawa balik bagi kat isteri dan mak mentua dia. Dia bertanya dia kata dia makan dah. Dia padahal tak makan apa pun hari tu. Sedekah. Dia sedekah RM5 je. Kemudian tak lama tu sembahyang maghrib apa semua, ada orang telefon. Dekat-dekat nak maghrib tu ada orang telefon. Orang telefon kata, ni nama sekian-sekian kah? Ya, dia kata ada nama sekian-sekian. Kenapa? Dia kata macam ni, dia kata ada, kami memerlukan penterjemah bahasa Mandarin kerana ada peniaga daripada China mai malam ni, dan penterjemah tiba-tiba sampai di airport sakit perut cerit-berit, tak boleh nak terjemah. Jadi boleh tak tolong mai terjemah? Tak boleh. Walaupun dia dalam keadaan makan pun tak kan, letih dan duit pun tak ada, tak apa, panggil. Dia pergi sampai di dewan tu, dia pun tak tahu majlis tu, dia pun tak tanya banyak, tak tanya majlis apa ke, siapa ada ke kan, dia pun tak tanya banyak. Pergi di dewan tu, rupanya ada Tuan Guru Ni Aziz dah masa tu di dewan tu. Jadi di situ dia pun menjadi penterjemah kepada Tuan Guru Ni Aziz. Tuan Guru ni cakap, dia terjemah dalam bahasa Cina kepada peniaga tu. Habis dipendekkan cerita tu, habis dia tolong terjemah. Dia kata bukan senang nak terjemah spontan tu, dia kata susah kan, tapi dah orang panggil dia buat jugalah. Tapi lepas habis pada tu, dia ni kan hari tu tak makan, dan hari tu dia pergi tu, dia bawa isteri dia bawa mak mentua dia, bawa anak dia. Dia hari tu tak makan tuan-tuan, sampai petang tak makan apa. Tu dia rezeki malam tu, segala makanan ada atas meja, makanan untuk VIP dia makan dengan Tuan Guru Ni Aziz. Lepas tu habis tu, orang salam dia pula bagi satu sampul. Buka dalam tu ada RM5,000. Masya Allah, Tuhan bagi cash. Petang tu dia sedekah RM5, malam tu boleh RM5,000. Jadi tuan-tuan jangan lupa, tabung ni dia ada dua jenis. Satu kita kena cari dia, satu dia cari kita kan. Jadi pakat-pakat buh belakang malam ni, mana nak tahu kan, boleh kot RM5,000 ke apa kan. Tuan-tuan, dahsyat. Lepas pada tu dia tak pernah lupa bersedekah sampai hari ini, dan akhirnya dia setiap kali orang minta untuk masjid, dia bagi 1 juta. Bukan sekali dia bagi, berkali-kali dah dia bagi, cuma orang tak tahu dia kan. Baru ni masa PKP baru ni, orang bisnes merudum, bisnes dia mencanak naik. Allahu Akbar. Itu kita kehebatan sedekah. Baik, jadi sebab tu tuan-tuan, dia tu memiliki dunia. Nak cerita dia hak tadi ni, dia memiliki dunia, tapi dunia tak memiliki dia. Dia tidak sayang buah harta dia untuk bagi pada pihak agama. Itu hebat. Baik, sebab tu kita kena kawan dengan orang macam ni kan? Kena kawan dengan orang macam ni. Baik, yang kelima, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tak menipu. Ni akhir zaman ni tuan-tuan, orang yang benar dan jujur ni payah nak cari kan? Ada, tapi payah nak cari. Ada. Maka dia kata, jangan kau bersahabat dengan orang yang pendusta, barangkali ia akan menipu engkau kerana ia laksana fata morgana. Fata morgana ni dia macam bayang-bayang aja. Dia cakap cerita macam seronok, menarik, nampak macam ada, tapi muhung sebenarnya. Abang kat kita ajak kita ni,
hang kita kena masuk ni meniaga ni bagus ni kan. Lah kali oyuk bi lagu tu ya. Nama nama sahabat lah macam-macam tu. Bisnes tu kan. Apa Abdul Rahman bin Auf lah macam-macam nama dia babuh kan. Kali habis oyuk lagu tu kan. Bahaya noh, orang yang menipu ni sangat bahaya. Dan seakan-akan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW sebut salasatun man kunna fihi fahuwa munafiqun. 3 tanda ni siapa ada pada dia adalah munafik. Munafik di sini kata ulama bukan munafik akidah noh, yang ada 3 sifat ni. Dia munafik dari segi amal. Ini dia tak murtad. Kalau munafik akidah, dia memang terang-teranglah hati dia kata aku bukan Islam, macam Abdullah bin Ubay tu, bin Salul tu kan. Dia memang depan Nabi dia kata Islam, dalam hati dia tak beriman. Itu munafik akidah, itu keluar dari Islam. Ini tak, ini munafik dari segi amal. Dia masih Islam tapi amal dia amal orang fasik, orang munafik, orang berdosa besar. Baik. Salasatun man kunna fihi fahuwa munafiq. 3 tanda-tanda ni kalau siapa ada dia munafik. Yang pertama wa in shama wa shalla, Nabi kata sekalipun dia ni orang yang sembahyang dan berpuasa, sekalipun dia ni orang yang berpuasa dan sembahyang, dia ni dikira beramal dengan amalan orang munafik berdosa. Iaitu yang pertama, man idza haddatha kadzaba. Siapa yang bila dia bercakap dia bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Siapa yang bila dia cakap, dia berjanji, dia mungkir janji dia. Dia janji sokmo tapi tak pernah ditunai pun. Ni masalah. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Bila dia diberi amanah, jawatan dan sebagainya, dia khianat akan amanah tersebut. Wal-iyazubillah, kita minta Allah simpang dan pelihara kita daripada 3 sifat munafik ini. Baik, habis. Maka dia kata, pengarang kita ni kata, inilah 5 syarat yang kita baca daripada awal itu kan. 5 syarat. Yang pertama, orang yang berakal, cari kawan yang ada akal, cerdik, yang pandai. Yang kedua, cari kawan yang baik akhlak dia. Yang baik akhlak dia ni, kita akan boleh tumpang kebaikan dia. Saya masa mengaji di Syria, tuan-tuan, Masya Allah, orang Syria ni cerita dia, orang yang baik di dunia ni, tuan-tuan, kalau nak pergi tengok orang Syria. Tapi masalah dia lah ni, masalah dia Syria perang, kita tak boleh nak pergi tengok dah. Banyak akhlak yang baik saya dapat di Syria. Sebab mereka ni memang sangat baik, tuan-tuan. Satu hari saya keluar masjid, depa sana masuk masjid, kasut simpan dalam peti. Dia sedia peti dekat masjid tu, dia sedia peti. Peti tu ada kunci tau. Kita buh kasut dalam peti tu, kita ambil kunci tu. Sehari kita nak balik, kita pergi kat peti tu balik, kita buka. Peti tu ada nombor. Kalau tak buh nombor, mampu cari tak jumpa. Macam pergi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, balik-balik jalan kaki hayam. Bersebab kasut tak tahu tak mana, tiang mana pun tak tahu, hilang habis. Baik. Jadi dia buat sistem lagu tu. Jadi bila nak keluar, ambil kasut, ambil kasut, lempaklah kasut tu. Dia keluar sikit pada masjid tu, dia buh tebing, dia buh satu macam tebing pendek tu kan, supaya orang nak masuk masjid tu, orang akan buka kasut, langkah tebing tu. Jadi kita pun nak langkah tebing tu, kita balinglah kasut tu kan, baling kasut, lepas tu nak pakai kasut. Ada seorang Pak Syekh ni, dia duduk tepi pintu tu, Tok Arab. Dia tengok saya lempak, dia kata, anta talib alim, hang ni penuntut ilmu ke, hang main mengaji kat sini? Kata, ya saya mengaji. Dia kata, laisa hakadha, jangan buat macam ni. Dia kata, angkat, dia ambil contoh, dia ambil kasut dia, dia tunjuk, angkat, letak elok-elok, dia kata, baru pakai. Kita piung lempak gitu. Kena dah kata. Kasut pun depa halus mata tu. La ilaha illallah. Hebat orang sana. Dia orang biasa ya, bukan tu syekh apa, orang biasa. Akhlak depa memang dahsyat orang Syria ni. Siapa pergi sana memang akan puji, akan kata orang sana memang macam tu. Orang bukan Islam, orang Jepun pergi sana, masuk Islam di sana. Masuk Islam. Tengok akhlak orang Syria ni baik.
Sebab tu apa nama Barat ni dia rencana supaya Syria ni dirosakkan. Nabi puji, kalau baca dalam hadis, banyak hadis menceritakan Nabi puji penduduk Syam. Ada hadis tersebut, Ahlus Syam sautullahu fi ardih, penduduk Syam ni adalah tali Allah di muka bumi. Ada hadis yang lain sebut, kalau rosak, idza fasada Ahlus Syam, kalau rosak akhlak penduduk Syam ni, fasadal alam, rosak penduduk dunia akhlak dia. Sebab mereka ni memang baik sungguh-sungguh. Baik, tak tahu nak habang tuan-tuan. Saya berapa puluh kali naik taksi free. Naik taksi ya free. Kan, tengah malam pun kadang naik taksi free. Oh, ya kan tu. Belanja makan itu saya cerita. Sagi-sagi ada belanja makan. Saya kawan dengan tokek kedai, hari-hari makan es krim free. Tokek kedai es krim, dia duduk depan masjid. Dia mai jumpa kami ya. Kaifa haluka, dia cakap bahasa Fusha tu. Ana akhukum fil Islam, antum muhajirun wa nahnu ansar. Hang kau muhajirin mai dari negara luar, kami ansar. Anak apa? Bagi es krim tu. Sambil duduk sembang tu. Allah, baik sungguh-sungguh, tak tahu nak abang. Sebab tu seronok duduk sana. Banyak benda yang kita belajar, bukan sahaja di masjid, bahkan di luar masjid kita belajar banyak dengan orang dah. Baik. Yang ketiga, orang yang saleh, cari orang yang saleh, yang dekat dengan masjid. Dia baik dan dia dekat dengan masjid, dia dekat dengan rumah Allah, dia suka baca Quran, beribadat. Yang keempat, jangan sahabat dengan orang yang haloba, kasih, sayang dan tamak pada dunia. No. Yang kelima, kawan dengan orang yang suka berkata benar. Baik. Inilah 5 syarat yang perlu engkau cari dalam memilih sahabat. Memilih orang yang kita panggil dia sahabat. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat ini, walaupun pada orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadat di masjid. Betul dia kata ni. Memang payah kalau nak cari komplit dia, memang payah. Ada orang bagus tapi tak apa nak pandai. Betul tak? Ada orang yang bagus apa semua tapi bab ke dunia ni tak boleh pakai juga, kan? Macam-macam lah. Jadi kalau dapat 1-2 yang ada ciri-ciri dia tu pun dah cukup bagus dah. Tapi kalau ada semua sekali, maka insya-Allah kita ada sahabat. Itulah sahabat yang baik. Baik. Oleh itu tiada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. Kalau kita tak jumpa sahabat yang mampu kita dapat buat kawan baik, maka pilihlah di antara 2 cara ini. Yang dihabaq ni. Yang pertama, beruzlah. Beruzlah ni maksud dia, dihabaq sebelah dia tu, iaitu tu cerita uzlah tu apa dia? Mengasingkan diri daripada orang ramai, kerana di situlah letaknya keselamatanmu. Maknanya dia tak bercampur dengan orang, dia beribadat dia sajalah, dia jaga keluarga dia, dia jaga diri dia, macam tu. Yang ni tuan-tuan, beruzlah ni kita mengasingkan dirilah, tak berkawan dengan orang. Dalam urusan dunia lah kita tak bersahabat dengan orang lah. Kita berkawan tapi tak bersahabat, kita beruzlah. Dia kalau tuan-tuan baca dalam Sahih Bukhari, ada cerita ada orang di akhir zaman nanti, bukan zaman law kan, ni bukan terlalu akhir sangat, kita dalam fatrah akhir zaman lah, tapi bukan yang terlampau dekat akhir. Kalau terlampau dekat akhir nanti ada manusia, Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis Bukhari ni, tuan-tuan kalau cari ada hadis tu, ada manusia ni dia akan tinggal di hutan-hutan dan di gunung-gunung. Mereka menggembala biri-biri dan kambing dan lembu dan sebagainya, memelihara binatang dan duduk mengasingkan diri daripada manusia kerana nak menyelamatkan iman dan agama mereka. Ni ada akhir zaman nanti. Dia terpaksa keluar. Pasal apa? Orang dah terlampau rosak dah masa tu. Orang dah terlampau rosak. Kalau mereka bercampur dengan orang tu, mereka takut mereka dan anak-anak mereka rosak habis. Maka mereka pergi lari, pergi duduk dalam hutan. Dalam hutan, dekat bukit-bukit Nabi sebut. Ni ada di golongan akhir zaman macam tu. Baik. Jadi ni antara bentuk dia. Kalau kita dah tak jumpa kawan yang boleh buat kawan baik, kita beruzlah, no? Kita minta, kita mengasingkan diri, kita beribadat pada Allah. Yang kedua, ni cara yang kedua, bergaul dengan orang ramai mengikut kedudukan mereka masing-masing berdasarkan kepada 3 pembahagian.
Yang ketiga, kita bercampur dengan orang juga. Ada satu lagi, kalau kita baca dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, disebut satu lagi, buat dua-dua sekali. Ada masa kita beruzlah, ada masa kita bercampur dengan orang. Imam Ghazali ni bagi dua saja. Satu, sama ada hang beruzlah, hang tak campur dengan orang. Satu lagi, hang pergi campur dengan orang tapi kena ada 3 syarat ni pula. Bawah ni kita baca. Ada ulama sebut dalam kitab yang lain, Mukhtasar Minhajul Qasidin, Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi sebut dua-dua sekali boleh buat. Maknanya ada masa kita ibadat, ada masa kita campur dengan orang. Jadi tu cara tu lebih baik. Baik. Dia bunyi dah ni, boleh pergi no. Baik. Kedua, bergaul dengan orang ramai mengikut kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan kepada 3 pembahagian. Yang pertama, saudaramu untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan kepadanya kecuali hal-hal agama. Tengok saudara mana hak jenis dia ni berat pada agama, maka kita bergaul dengan mereka. Yang kedua, saudaramu untuk duniamu, cari orang yang ada urusan dunia dengan dia, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik. Tengok kawan bab-bab dunia ni, tengok dia akhlak baik, kita kawan dia untuk urusan dunia kerana akhlak dia yang baik. Yang ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu, maka jangan engkau perhatikan kepadanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya, fitnahnya dan keburukannya. Jadi yang ketiga ni, kita berkawan dengan dia untuk kita jinakkan hati kita dan kita perhatikan pada dia supaya kita selamat daripada kejahatan dia. Tengok kalau dia ni hati dia jenis tak apa nak jinak kepada kebaikan, maka kita minta simpang lah, kita jangan berkawan dengan dia, minta jauh daripada dia, daripada kejahatan diri dia, fitnah dan keburukan dia. Kerana hak ni bahaya, bab hati ni bahaya. Dia mempengaruh kita, mempengaruh apa dia tindakan kita, kerana hati ni dia ketua bagi seluruh tubuh badan. Kalau rosak hati ni, rosak semua. Jadi kita kawan dengan dia, perhatikan kejahatan hati dia, tengok niat dia lagu mana, perhati. Baik. Dalam perumpamaan lain, dalam cara pembahagian yang lain, manusia ni terbahagi pada 3 jenis. Yang pertama, orang yang seumpama makanan asas yang tak ada daripada dia. Manusia ni ada 3 jenis. Yang pertama, orang yang kita tak dapat tidak, kita mesti berkawan dengan dia, mesti cari dia. Macam nasi, mesti makan nasi hari-hari. Kalau tak makan nasi hari ni, jenuh kembung kan, tak boleh. Kita orang Melayu mesti nasi. Tok Arab tak apa, Tok Arab mesti roti kan. Ada orang hak jenis macam ni, kita kena berkawan dengan dia, tak pasal. Kita berhajat kepada dia atas urusan-urusan tertentu. Yang kedua, ada orang yang umpama ubat. Ubat ni kita makan bila perlu lah. Sakit pun kita makan ubat, tak sakit, sorry lah. Jadi ada orang yang umpama ubat diperlukan pada masa tertentu, bukan setiap masa. Kita kena juga kawan dengan orang macam ni. Yang ketiga, ada orang yang umpama penyakit yang perlu dihindari. Ada orang hak jenis penyakit, kita tengok dia ni, hak ni jangan berkawan dengan dia, dia ni bawa penyakit saja. Namun terkadang seorang hamba itu dibalakkan, maknanya diuji. Dibalakkan tu maksud apa? Diuji dengan bala. Dengannya, walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya, maka perlulah seorang itu mengambil langkah-langkah bijak supaya ia dapat selamat daripadanya. Namun demikian, di dalam penyakit itu ada satu rahsia besar sekiranya seandainya kau mampu menghadapinya, iaitu apabila engkau memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, lalu setelah itu engkau menjauhkan diri daripadanya. Ada orang manusia ni jenis, dia ni macam penyakit, maka kita kena jaga SOP dia. Macam lah ni lah, ada wabak kan,
Nak elak wabak nak buat macam mana? Wabak ni tak ada ubat. Kena ikut SOP. Sebab tu kalau kita jumpa orang hak jenis dia ni bermasalah, kita kena ada SOP untuk menghadapi dia. Kan? Kita tak boleh nak kawan dengan dia pun tak boleh. Kadang-kadang kita ada perlu dia. Maka kita ada SOP. Kawan dengan dia tapi ada had. Ada had. Ni orang hak jenis penyakit ni. Tapi kalau kita perhati dengan mata hati, sebenarnya kadang-kadang Allah utus kepada kita orang yang berpenyakit macam tu, orang yang ada masalah macam tu, ada banyak manfaat dia sebenarnya. Macam penyakit COVID ni lah. Ada orang kena COVID, Allah bagi hidayah kat dia. Kan? Ada orang kena COVID, macam-macam. Macam-macam keadaan. Dia dapat pengajaran macam-macam. Macam tu juga kadang-kadang kita jumpa orang yang jahat, orang yang menipu kita, akhirnya kita dapat pengajaran. Lepas ni aku kena berhati-hati. Lagu tu. Baik. Jadi sebenarnya kadang-kadang benda yang baik ke benda yang tak baik Tuhan bagi kita semua ada pengajaran dah. Kan? Ada orang dapat benda yang tak baik, akhirnya kerana dia dapat tak baik tu, dia ambil pengajaran, dia jadi baik. Macam tu. Baik. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa AS, siapa sebenarnya yang mengajar adab-adab kepadamu? Orang tanya Nabi Isa, siapa ajak kamu sampai kamu jadi baik akhlak dia? Lalu beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya tidak beradabnya orang jahil. Macam mana Nabi Isa belajar adab? Dia belajar adab dengan perhati orang yang tak baik. Dia tengok orang jahil buat macam mana. Macam ni tak boleh buat. Kalau aku buat macam ni, orang marah kat aku. Kan? Jadi kalau aku buat macam ni, nampak tak elok lah. Dia perhatikan orang jahil, dia dapat ilmu adab. Lagu tu. Ni contoh kepada yang ketiga tadi. Kadang-kadang Allah bagi kita orang hak tak baik tu pasal apa? Nak ajak kita supaya kita elok daripada dia, ataupun kita pelajar supaya kita jangan jadi macam dia. Baik. Sesungguhnya dan orang yang tetapi bila aku perhatikan kejahilan, maksudnya tidak beradab orang tadi itu, orang yang jahil, timbullah dalam diriku perasaan mahu menjauhkan diri daripadanya. Sesungguhnya benar perkataan Nabi Isa itu, jikalau orang ramai menjauhkan diri daripada membuat apa-apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri mereka, nescaya sempurna sekalian adab, dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Kalau kita perhatikan benda yang kita tak suka orang lain buat kat kita, maka kita pun tak akan buat kat orang lain macam tu. Maka kita dah dapat adab yang banyak yang kita dapat perhatikan daripadanya. Baik. Jadi sekadar itu sahaja. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ni. InsyaAllah akan datang nanti kita akan baca cara menunaikan hak-hak dalam persahabatan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah kita akan baca surah Al-Mulk pada malam ni. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.